Baik, saya masih lagi terkesan dengan bingkisan dan juga lagu awal tadi. Andai ku tahu, subhanallah, andai ku tahu akan kapan tiba ajalku. Oh. Sesungguhnya mati itu pasti takkan terlewat walaupun sesaat pun. Jadi apa yang penting adalah bagaimana persiapan, bagaimana kesiapsiagaan kita dalam menghadapi kematian. Kerana suka saya metik hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang anak Adam mati maka putuslah segala amalannya kecuali 3 perkara, iaitu ilmu yang manfaat, sedekah jariah dan doa anak yang soleh. Jadi hari ini kita nak membincangkan bagaimana persiapan kita menghadapi kematian. Apa orang kata, kalau cakap bab mati ni mungkin pandangan kita okey, yang dah veteran ataupun yang dah tua akan mendengarnya, tapi tak, ini sebenarnya peringatan untuk semua, sebab mati ni kita tak tahu. Orang muda pun boleh mati, orang remaja pun boleh mati, budak kecil pun boleh meninggal dunia. Baik, kita terus saja nak bersama dengan yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Zahazan Muhammad, seorang pendakwah bebas. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Rasa macam berdebar kita nak bawa tajuk ni, tapi itulah, dengan suara Datuk pun saya harap ialah memberikan satu kesedaran barulah kepada kita. Datuk, secara awalnya Datuk melihat tajuk kita ni persiapan ke alam barzah lah kita kira. Ya. Syaril dan juga Balqis dan seterusnya ibu ayah, tuan-tuan perempuan yang dimuliakan Allah sekalian. Tajuk ni merupakan satu tajuk yang memang penting untuk diingatkan selalu. Ya, kerana itu kalau kita lihat dalam surah yang digalakkan untuk kita baca saban malam sebelum tidur, namanya surah Al-Mulk. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Antara sifat Allah ni iaitu Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapakah yang paling baik amalannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat ini Allah mendepankan perkataan kematian dan mengakhirkan perkataan kehidupan. Walhal dalam hidup yang kita lalui, kita merasakan kita hidup, kemudian memati, bukan? Maka ada berbagai tafsiran para ulama. Antara lain yang Allah kehendaki kat situ, Allah mahu kita supaya sedar dalam hidup ini pasti kita akan mati. Jadi itu yang patut diberi penekanan. Ya, kerana itu kalau kita melihat Nabi SAW menjelaskan dalam bab kematian ini bahawa kun fi dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kamu kat dunia ni macam orang musafir. Bagaimana musafir? Kita singgah di hotel mana-mana, adakah kita bawa barang sebanyak-banyaknya? Mungkin tak. Kita akan bawa sekadar keperluan. Mana yang diperlukan kita akan taksirkan, tak mau bawa berat. Dan kemudian kita tahu kita akan beredar di situ, walau macam mana indah sekalipun tempat yang kita diami itu, ternyata ialah satu waktu yang sangat sementara. Maka demikian juga dalam kehidupan ini, tak salah untuk jadi seorang businessman, jadi seorang profesional, seorang hartawan. Jadi ambil apa segala peluang yang ada. Kerana kita teringat dalam satu wasiat dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah pula, hiduplah kamu di dunia seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Dan beramallah kamu untuk akhirat kamu seolah esok kamu akan mati. Maka itulah prinsip bekerja, gunakan kehidupan ini untuk membawa kita kepada kedudukan, ketinggian, kemuliaan di sisi Allah SWT di akhirat. Baiklah Datuk. Kullun nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan merasa mati. Tapi mungkin hari ini kita ingat, okey, nak mengingati mati, tapi esok dah lupa balik. Jadi macam mana hendak mengekalkan istiqamah tu, Datuk? Istiqamah ni satu bab yang penting. Ya, bila menyatakan tentang istiqamah, seorang sahabat Nabi namanya Hanzalah datang bertemu dengan Rasulullah dan kata, "Wahai Rasulullah, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah diserang virus nifaq, dalam dirinya hipokrisi." Kejap dengan Nabi nampak baik sangat. Di luar saja mula lupa daratan dan macam-macam perkara dilakukan. Lalu Abu Bakar mendengar nyataan ini, beliau berkata, aku pun sama, menunjukkan iman kita naik dan turun. Jadi bila iman kita naik dan turun, perlu kepada satu mekanisme yang akan menyebabkan iman itu stable. Ya, supaya dia jatuh naik balik semula. Kerana ada dalam hidup begitulah. Itu sebab antara perkara yang paling utama membolehkan kita istiqamah. Nombor satu sekali, kena rajin baca Quran. Rajin baca Quran supaya kita menjadikan Quran itu dampingan utama, mengingatkan kita waktu lupa. Bahkan membacanya tanpa memahami pun dikira sebagai pahala yang besar di sisi Allah SWT. Lagi yang kedua, kita hendaklah rajin bertemu dengan orang-orang ilmuwan, orang-orang soleh, menimba ilmu daripadanya. Ya, tadi kita dengar dalam bajet sampaikan oleh senator yang berhormat Datuk Dr. Ashraf Hajdi, bahawa masjid-masjid pun diperuntukkan kepada para ustaz untuk berkecimpung berdakwah kepada ummah. Maka kita tampil hadir, sibuk macam mana sekalipun, bawa isteri kita, bawa anak-anak kita untuk
pergi ke kuliah dan manfaatkan sesi antara maghrib dan isyak. Kalau tak boleh setiap malam pun mungkin malam-malam tertentu, ya, supaya iman kita ni sentiasa berada pada tahap yang terbaik. Tak tergelincir, dia balik semula. Lupa, ingat, balik semula. Ya, pernah seorang sahabat Nabi yang terkemuka namanya Ibnu Rawaha, dia suka mengingatkan orang lain dengan kata-katanya, ta'al sa'atan nu'min bi rabbina. Majab, duduk saat. Ya, kita duduk dalam majlis yang akan mengingatkan kita kepada Allah. Benar kata-kata ini kerana kita terlupa. Maka bila kita hadir, kita akan dapat ingat Allah SWT balik semula. Disuburkan iman. Kerana iman dalam diri ni umpama pokok. Betul. Pokok ni perlu kepada air, perlu kepada tanah, perlu kepada udara, perlu dielakkan daripada perosak-perosak, barulah dia akan hidup subur dan kuat. Nombor 3, kita perlu berdoa kepada Allah SWT selalu. Kerana itu seorang sahabat yang mulia namanya Muaz bin Jabal yang terkenal dengan imannya yang hebat, pun Nabi SAW lepas sembahyang pegang tangan Muaz dan berkata, wahai Muaz, hendakkah kamu aku ajarkan satu benda yang penting. Lepas sembahyang, amalkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk ingat padamu, syukur padamu, baiki amal salehku tanpa henti-henti. Kerana manusia ni memang ada ketikanya di masa lemah. Jadi balik pada istiqamah ni tadi, perlu kepada doa. Dan lagi yang keempat, kita pilihlah orang-orang yang kita berkawan dengannya. Ya, kita bersyukur pada Allah kerana doa ayah ibu kita dulu kita berkawan dengan lingkungan yang baik-baik. Duduk di sini pun, ya, Syaril, Balkis dapat menyampaikan benda yang baik-baik. Ini adalah satu kelebihan yang kita kena bersyukur pada Allah dan minta supaya sentiasa hidup kita dilingkungi, dikelilingi, didampingi oleh orang yang baik-baik yang dapat mengingatkan kita. InsyaAllah. Datuk, tadi saya bawa kereta datang sini dengan Radio National FM. Kebetulan ada satu tazkirah katanya kehidupan selepas mati, persediaan kehidupan selepas mati. Saya tertarik juga analoginya. Katanya kita ni kalau kita nak outstation ke satu tempat tu, kita 3 hari nak outstation pun kita kadang-kadang dah buat persiapan rapi. Kadang-kadang kematian ni kita pasti akan ke sana tapi persiapan tu tak ada, Datuk. Dari sudut yalah, persiapan tu lebih kurang Datuk cakap tadi lah kan, apa antara perkara-perkara yang sangat-sangat perlu kita tahulah supaya bila kita mati kita meninggal dalam keadaan yang terbaik lah, Datuk. Ya. Sebenarnya mati itu pasti kerana orang Arab berkata kamin sahihin mata min ghairi illatin wa kamin saqimin ashahina min dahri. Apa ramai orang yang muda, ceria, hebat, tiba-tiba meninggal dunia. Tapi si orang yang sudah tua, yang sakit, terlantar, duduk di ward dan sebagainya tak mati-mati. Jadi memang kematian ni satu benda yang tak mengikut abjad. Kalau ikut abjad semua orang nak namakan Z macam saya. Zahazan, akhir sekali mati. Semua orang takut nak letak di bahagian A. Ya, tapi B dan sebagainya. Tapi ini adalah satu benda yang pelik berlaku secara tak semena-mena. Tahun ini saja kita dikejutkan dengan ramai kematian ilmuwan, orang-orang alim yang kita sangat memerlukan kepada mereka dengan ilmu dan juga dengan tunjuk ajar bimbingan dan sebagainya. Maka antara persiapan yang paling baik adalah kita sentiasa bertaubat pada Allah. Subhanallah. Setiap malam sebelum tidur hendaklah kita mengamalkan taubat pada Allah. Kerana Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Kadang-kadang tengah mati, tengah tidur, tiba-tiba tak bangun-bangun. Ya, sedar-sedar esok pagi mungkin malaikat yang bertanya, man rabbuka? Ya, mungkin keluarga pun menangisi, sudah tidak ada apa lagi manfaatnya. Jadi kita mesti bertaubat kepada Allah SWT. Nombor 2, kita perbanyakkan amal soleh. Ya, dan kita hendaklah programkan kematian kita bagaimana? Kita baca kisah seorang ulama tafsir yang terkemuka namanya Mujahid. Beliau ni mempunyai satu keazaman minta kepada Allah untuk mati ketika tahajud. Dan Allah berikan. Dan ada orang sedang baca Al-Quran mati. Ada orang sedang hadir ke majlis ilmu mati. Seorang ulama besar di Syria bernama Syekh Mustafa Al-Khin yang merupakan guru kepada sekalian guru-guru di Syria. Pada hari tuanya tidak mampu lagi menyampaikan ilmu, maka dia hadir dalam majlis ilmu anak-anak muridnya. Anak murid nak menyampaikan ilmu pun menggeletau, Melaka kata, takut tuan guru dekat depan. Baca satu hadis, tanya tuan guru betul ke tidak. Tanya, jawab ya, jawab ya, jawab ya. Akhirnya tanya dah tak jawab. Rupanya wafat sedang dalam majlis ilmu. Masya-Allah. Betapa mulianya. Jadi kita dari sekarang banyakkanlah amal saleh, mudah-mudahan Allah pilih kita mati dalam keadaan seperti itu. Keadaan su'ul khatimah. Ya, dan nombor 3 kita mesti berdoa kepada Allah SWT iaitu Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhir. Ya Allah, perelokkanlah kesudahan hidupku dan berilah aku ganjaran atas segala benda yang berlaku dalam hidup ini. Musibah-musibah yang kita lalui. Jadi ini antara usaha upaya kita yang mudah-mudahan Allah jadikan kematian kita sebaik-baik kematian. Orang Arab berkata, jadikanlah ketika lahir kamu manusia ketawa dan kamu menangis. Tapi jadikanlah hari kematian kamu
kamu ketawa dan mereka menangis. Jangan sebaliknya. Ketika kamu lahir, mereka ketawa, kamu menangis. Ketika mati pun kamu menangis, mereka ketawa. Suka melihat kematian kamu kerana kamu hidup tidak beri apa-apa kebaikan kepada orang lain. Okay, jadi bila kita bercakap mengenai kematian, ada 3 golongan manusia, iaitu yang mati hati, takut mati, ingat mati. Jadi ada tak beza antara ingat mati dengan takut mati ni, Datuk? Ingat mati adalah satu perkara yang sangat dituntut dalam Islam. Takut mati, semua orang takut mati. Sampai diceritakan dalam hadis sahih, ketika Nabi Musa AS dikunjungi oleh malaikat yang menjemput, yang beritahu tentang kematian. Malaikat-malaikat akan bertemu dengan para Nabi Allah untuk beritahu, wahai Nuh, wahai Ibrahim, wahai Musa, Isa, ajal kamu akan sampai tak berapa lama lagi. Para Nabi begitu kemuliaan yang diberikan. Maka malaikat datang mengunjungi Nabi Musa. Nabi Musa nampaknya terkejut mendengar pemberitahuan itu. Lalu dilempangnya malaikat itu. Nabi Musa seorang Nabi yang kuat. Dalam ayat menceritakan tentang dia memukul seorang sampai mati. Fawakazahu Musa faqadha alaihi. Nabi Musa kuat. Ditampahnya malaikat itu. Dan dalam hadis mengatakan begitu kuat tamparan itu sampai mata malaikat jatuh dari soketnya. Apa soket yang dipanggil? Apa bracket? Apa nama? Jatuh. Terkeluar kuatnya tamparan itu. Maka malaikat datang bertemu dengan Allah dan berkata, wahai Tuhan, aku menemui hamba-Mu yang saleh, yang hebat, Nabi-Mu, kekasih-Mu. Tapi dia takut pada kematian. Dia menampak aku sampai begini keadaan aku. Malaikat datang bertemu dengan para Nabi dan rupa manusia. Tapi kisah di sebalik ini adalah menunjukkan betapa seorang Nabi pun takut pada kematian. Nabi Muhammad SAW pun telah bersabda ketika kewafatan baginda, Inna lil mauti sakarat. Sungguhnya kematian ini memang pedih, memang sakit. Umpama tak boleh nak dibayangkan badan seorang itu seperti disebut Imam Qurtubi dalam Tazkirah, macam kulit itu disiatkan ketika dia hidup. Ya Allah. Bayangkan betapa sakitnya. Allahu Akbar. Maka takut mati memang sifat semua manusia. Tapi yang tak ingat mati ni yang bahaya. Jadi bila tak ingat mati, kita akan hidup seolah-olah kita merasai kita akan menampung langit sampai bila-bila. Kita merasakan bahawa kita yang terhebat. Maka inilah satu penyakit yang sangat bahaya. Itu sebab Nabi bersabda, aksir min zikri hadhimil ladzat. Banyaklah kamu dalam hidup ini mengingati sesuatu yang akan meluputkan segala nikmat hidup, iaitu kematian. Ya Allah. Jadi bila bercakap mengenai tak takut mati ni, antara cabaran dengan rakan sekeliling, macam kita nak menasihatkan dia tapi macam takut dia, macam anggapan orang dia ni macam bagus, dia nak nasihatkan aku. Jadi macam mana Datuk kita nak menasihatkan golongan yang macam tak takut mati? Satu daripadanya, kalau kita baca dalam surah Al-Waqi'ah. Saya suka menekankan bab ini, terutamanya dalam keadaan ekonomi pada hari ini. Semua orang diuji, orang berniaga diuji, dan orang bekerja kerajaan diuji, dan berbagai-bagai perkara. Maka kita digalakkan untuk mencari sebab-sebab keberkatan dalam hidup. Antaranya baca surah Al-Waqi'ah. Ada hadis yang menyatakan perkara itu. Maka bila dibacakan, kita lihat, hayati kenapa dalam surah Al-Waqi'ah ni dia menjurus kepada galakan untuk kita hidup dengan sebagai hamba Allah dan hilang segala kemiskinan yang berlaku. Seolah-olahnya begitulah, memang tepat. Kerana surah Al-Waqi'ah ni menceritakan pembahagian manusia di akhirat. Kerana kawan-kawan kita yang lupa pada akhirat ni, mereka sebenarnya takut. Dia menipu dirinya sendiri. Dia tidak mahu mengetahui. Macam orang isap rokok, dia cakap pada bahaya isap rokok. Orang kata tak, orang lain yang kena kanser, aku tak. Jadi sentiasa manusia ni mempunyai sifat escapism macam tu. Dia merasakan, oh tak, aku belum lagi. Ya, umpama ayam daging yang berada dalam sangkar itu, seekor dia sembelih, yang lain tengok je. Dia kena, sebenarnya dia akan kena juga sembelih. Maka kematian begitu keadaannya. Yang dikatakan oleh Abu Ratib An-Nabulsi, ingatlah bahawa malaikat maut pernah merentas kamu untuk mengambil nyawa seseorang di depan kamu. Dan satu masa nanti malaikat maut akan merentasi orang lain untuk mengambil nyawa kamu. Jadi penting kepada kita dalam hidup ni untuk beritahu pada kawan-kawan, sahabat-sahabat, ingat mengingatkan, buat persiapan, ya, dan supaya kita semua berada di atas landasan yang selamat. Beritahu pada anak-anak, beritahu pada isteri, pada suami, pada kawan-kawan, ceritakan bab ni selalu. Kerana ia akan melahirkan insan yang sangat produktif di kaca mata Allah. Kerana semua orang akan takut. Ni aku keluar waktu bukan kerja ni, tanpa urusan kerja ni, macam mana kiranya, macam mana ni? Keberkatan. Itu sebab seorang ulama menulis satu buku kecil tapi faedahnya besar. Amalan kecil berterusan, pahalanya banyak. Zikrullah saja, tapi Allah binakan dalam syurga itu taman-taman yang sangat indah. La haula wala quwwata illa billah. Allah alihkan sungai dalam syurga, binakan pokok-pokok, tanaman landscape yang sangat indah. Ya, itu sebab seorang ulama berkata, aku bermimpi bahawa aku menziarahi satu istana yang sangat indah, dan kontraktor sedang giat membangunkan
pelaksananya. Aku bertanya pada kontraktor itu, ni rumah siapa ni? Dia jawab kepada aku, ni rumah kau lah. Rumah aku? Rumah kau akan masuk lagi 7 hari. Ulama yang hebat ini pun bangkit dari tidur dan beritahu pada isterinya, malam tadi abang mimpi pelik lah. Orang bawa pergi ke istana cantik kata abang punya. Dia kata abang akan masuk lagi 7 hari. Benar, lepas 7 hari dia benar-benar wafat. Ya Allah. Lalu para ulama buat komentar terhadap peristiwa ini. Bila kita baca Quran, kita berselawat, kita berzikir, kita sedang mempersiapkan rumah kita dalam syurga dengan seindah-indahnya. Tapi bila kita gagal baca Quran, kita gagal bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, maka sebenarnya malaikat yang sedang mencantikkan finishing rumah kita dalam syurga itu ternanti-nanti umpama kontraktor yang menunggu supply bahan tak cukup. Tengok tak? Kita tengok rumah tak siap. Kenapa? Kontraktor kata, bos tak hantar simen lah. Tile pun tak hantar lagi lah. Electrical tak siap lah. Maka yang ada tu duduk menanguk, orang Melaka kata. Maka begitulah kita dalam hidup. Ingatkan kawan kita, adakan majlis ilmu. Hantar WhatsApp yang baik-baik. Mudah-mudahan dia mencetuskan semangat untuk beribadah kepada Allah. Bertaubat tidak pernah terlambat, Datuk. Itu yang kita kena faham. Kadang-kadang kita kata aku ni seorang yang sangat berdosa. Sebenarnya ada masih kesempatan, selagi ada nyawa masih ada lagi kesempatan. Mesti ada pengharapan kepada Allah. Jangan takut saja. Subhanallah. Baik. Datuk, terima kasih banyak-banyak. 20 minit tak rasa ya Allah. Rasa nak lagi ilmu ni hari ni insya-Allah. Saya dan juga bagi satu lagi kalau muslim-muslimat berpeluang, buku kecil ni kami bagi saya percuma. Percuma? Percuma saja. Percuma. Tapi dengan syarat datanglah ke Telaga Biru. Kami ada butik buku di sana. Buku ni boleh diberi saya percuma. Baca 1 jam, insya-Allah banyak amalan yang boleh kita lakukan. Saya ada satu yang nak bagi hadiah. Okey. Terima kasih, Datuk. Saya nak tunjuk. Okey, bagi tunjuk. Okey, ini jadi, antara boleh dapat percuma tu Insya-Allah di butik Telaga Biru. Butik Telaga Biru, lokasi di Bandar Seri Damansara. Bandar Seri Damansara. Allahu akbar. Baiklah, bagi siapa yang dapatkan buku Amalan Kecil Berterusan Berpahala Besar, bolehlah datang ke pejabat Telaga Biru Sendirian Berhad. Alhamdulillah. Baik. Wow. Kita nak ucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Dr. Haji Zahazan Muhammad. Satu ialah segmen yang sangat memberikan informasi baiklah kepada kita semua. Dan sesungguhnya kematian tu bila-bila masa, tak kira tempat, tak kira waktu. Jadi semoga pengakhiran kita ni pengakhiran baik secara husnul khatimah, bukannya secara su'ul khatimah. Okey, baik. Selamat